الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia umur kita dan memberikan kesihatan yang baik. Dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini yang mudah-mudahan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan berterusan usaha kita di dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. InsyaAllah pada malam ini menyambung siri kuliah pengajian kita menggunakan kitab Bahrul Mazi juzuk 17. Bahrul Mazi juzuk 17. Kita sambung tajuk berikutnya, bab yang ke-20. Bab yang ke-20 muka surat 153. Katanya babu atharil hasiri fi jambi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan hadis yang membicarakan bekas tikar di rusuk badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita nak tengok satu tajuk tentang satu orang manusia yang paling hebat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling hebat, manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hebat Nabi ni bukan sekadar waktu Nabi hidup saja. Bahkan hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini. Walaupun Nabi dah wafat, kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperakui. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca, sambutan Maulidur Rasul memperingati tarikh kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut setiap tahun. Dan hebat Nabi ini bukan sahaja diakui oleh umat Islam, bahkan orang yang bukan Islam. Nak ceritanya hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang hebat ini rupanya pernah tidur di atas tikar tamar. Itu nak beritahu tu. Tajuk hak kita nak bincang malam ni, yang kata hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tu Rasulullah,
Nabi tu manusia yang paling mulia, manusia yang paling hebat ni, rupanya pernah tidur di atas tikar yang dibuat di panam daun tamar. Baik, yang ni tajuk yang kita nak tengok, yang akan kita bincangkan pada malam ini. Baik, hadis daripada An Umar bin Al-Khattab qala, Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa muttaki'un ala ramlin hasirin, faraitu atharahu fi jambihi. Daripada Umar bin Al-Khattab katanya, masuk aku atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba ia bersinduh atas lebah-lebah tikar, maka aku nampak bekasnya pada rusuknya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sesungguhnya hal ahwal Nabi kita itu sangatlah ia tiada pedulikan kesedapan dunia ini. Dia nak bagi tahu apa? Nabi ini satu orang manusia yang tak berapa nak kisah sangat tentang dunia ni. Tuan-tuan sekalian, beza dengan kita, ambil duduk satu homestay, aircon tak ada, tak boleh lena dah. Tilam nipis sikit, tak boleh lena dah, tak selesa. Nabi tidur atas tikar yang diperbuat daripada daun tamar, pelepah tamar. Jadi Nabi SAW, Nabi tak peduli sangat tentang hal ehwal kesedapan dunia, hingga dirinya sendiri sabar atas apa kesempitan dan susah payah dunia. Tidaklah ia mengirakan dirinya mahu makan sedap ataupun tidur sedap atau duduk sedap, bahkan kepadanya tiap-tiap perkara yang tersebut itu ambil kadar hidup jua. Okay. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ni tak perlu sedap-sedap sangat, ala kadarnya hidup atas dunia ni. Itu yang tuan kita nak bagi tahu. Tak ambil kisah sangat tentang kesedapan hidup atas dunia ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tak kisah sangat, tak mau sangat makan sedap-sedap, tidur sedap, duduk sedap. Nabi tak peduli sangat bab-bab tu. Dengan kerana itu, dibilangkan dia seorang yang bijaksana. Tidak ia hidup kerana makan dan bersedap-sedap dunia ini, bahkan hidup sebentar menuntut bekal akhirat, tempat negeri yang berkekalan. Baik, tuan-tuan sekalian, Nabi ini satu orang yang bijak. Nabi satu orang yang cerdik. Jadi manusia yang bijak, dia ada wawasan. Wawasan Nabi ini bukan wawasan dunia. Wawasan Nabi bukan wawasan 20-20. Tapi wawasan Nabi adalah wawasan akhirat. Wawasan akhirat. Sebagai contoh, orang, Allahumma salli ala Muhammad, yang fikir setakat esok hari dengan orang yang berfikir sampai tahun 2040 contoh. Dan orang yang berfikir dengan tahun 2040 sampai kepada orang yang berfikir tentang akhirat, mana orang yang berfikir tentang akhirat lagi jauh, lagi bijak. Itu maksudnya. Nabi fikir tentang wawasan akhirat, satu wawasan yang menjangkau alam ukhrawi. Satu alam yang sangat jauh, satu alam yang sangat panjang. Nabi mementingkan susah senang di akhirat lebih besar daripada mementingkan kesenangan di dunia. Itu dia nak beritahu. Nabi pentingkan susah senang di akhirat daripada hidup senang atas dunia. Kerana kesenangan di dunia ini bersifat sementara. Kekayaan yang kita miliki, kesihatan yang kita miliki,
jawatan yang kita miliki, kecantikan yang kita miliki, semuanya berbentuk nikmat pinjaman yang berbentuk sementara. Bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh ambil balik. Sebab tu bila kaya jangan sombong. Allah Ta'ala boleh ambil balik kekayaan itu dalam sekelip mata sahaja. Bila kaya, syukur pada Allah. Bila kaya, jadi hamba Allah yang bersyukur, yang pemurah, yang tidak sombong, suka membantu orang susah, suka infak, suka sedekah dan sebagainya. Maka jikalau berhadap kepada menuntut sedap di dunia ini, tentulah tergendala menuntut bekal di akhirat itu. Jadi kita sebut tadi bahawa matlamat kita semua, saya dan tuan-tuan, matlamat kita akhirat. Matlamat Nabi SAW, matlamat yang jelas bagi Nabi SAW, matlamat akhirat. Matlamat kita semua juga adalah matlamat akhirat. Sebab itulah atas dunia, paling panjang umur pun kita kata ada orang yang paling panjang umur 134 tahun hari ini. Tak cerita zaman dulu memang usia umur ratusan tahun, ribuan tahun. Hari ini kita dengar orang yang paling panjang usia umur 134 tahun. Lepas daripada itu mati tak? Mati juga. Walaupun usia umur panjang. Ustaz, ada ke orang umur 134 tahun? Ada. Tapi tak larat. Tak larat. Tak nampak. Mata pun tak berapa nampak. Telinga pun dah tak berapa dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi persiapan kita ialah persiapan bekalan untuk kita nak menghadapi hari selepas daripada kematian. Itu yang penting. Bukan sekadar persiapan kita atas dunia. Jadi bila balik di akhirat, hidup tak mati-mati dah. Karena mati hanya sekali saja. Mati hanya sekali sahaja. Waktu atas dunia ni. Jadi hidup tak jumpa mati dah di akhirat. Dari hidup, duk fikir mati atas dunia. Di akhirat tak nak mati dah. Atas dunia ni fikir. Dah 60, 70 tak tahu berapa lama lagi boleh hidup. Dia fikir mati sebab apa? Sebab dunia ni memang kita akan tinggal. Di akhirat kita tak fikir dah tentang kematian. Kerana tidak ada mati dah di akhirat. Dengan kerana itu, tidak Nabi rugikan peluangnya jikalau seminit sekalipun melainkan di dalamnya amal yang bekal akhirat. Jadi Nabi kita SAW tidak pernah lepaskan peluang untuk beramal suatu hidup di atas dunia ini. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya dan tuan-tuan semua kita perlu berfikir tentang akhirat. Jangan hanya sekadar wawasan kita, wawasan dunia. Kalau kita hidup hanya berfikir pasal dunia sahaja, akhirat kita pasti sangkut. Karena matlamat kita hidup atas dunia, fikir dunia saja tuan-tuan sekalian. Kerja atas dunia ni tak pernah habis. Habis satu dia mai 5 lagi masalah. Selesai satu masalah, dia mai lagi satu masalah. Habis 5, dia mai 50 lagi masalah. Itu cerita atas dunia. Tak pernah selesai, tuan-tuan sekalian. Dan itulah hakikat kehidupan atas dunia yang sedang kita lalui hari ini. Satu kehidupan yang kita hidup, kita akan tinggal. Dan dunia ini adalah tempat untuk kita menuai, bercucuk tanam. Tempat untuk kita beramal. Inna dunya daru amalin wa innal akhirata daru jazain faman lam ya'mal huna nadima hunak. Dunia ini adalah tempat untuk kita beramal, akhirat adalah tempat untuk kita menerima pembalasan. Sesiapa yang tidak beramal di sini, dia akan menyesal di sana. Yakni siapa yang tidak beramal di atas dunia, dia akan menyesal di akhirat. Tuan-tuan jangan jadi orang yang menyesal di akhirat.
Orang yang menyesal di akhirat dah tak boleh buat apa dah. Pagi tadi dalam surah Sajadah bila kita baca Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tetapi bila balik di akhirat manusia baru nak percaya, baru nak beriman, maka kata Rabbana absar, Tuhan kami telah lihat, wa sami'na, kami telah dengar, farji'na, apa yang mereka minta? Maka minta pulang nak balik ke dunia. Nak buat apa? Nak buat Grab lagi? Nak cari harta kekayaan lagi? Tak. Maka sebut apa? Na'mal salihah, untuk kami beramal soleh. Kerana peluang untuk beramal soleh hanya di dunia. Di akhirat tuan-tuan tidak akan dapat peluang lagi untuk melakukan amal soleh. Karena di akhirat, kita sebut tadi, akhirat adalah daru jazain, tempat untuk kita menerima pembalasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, hadis yang lain disebutkan, suatu hari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, satu hari dia kata Nabi SAW, Nabi tidur, Nabi lena. Nama Rasulullah SAW ala hasirin, Nabi tidur atas tikar. Kemudian faqama, bila Nabi bangun, faqad athara fi jambih, kesan daripada tikar itu melekat, ada kesan itu pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bangun, sahabat nampaklah Nabi tidur di atas tikar. Faqulna ya Rasulullah, ke sahabat kita, ya Rasulullah, law ittaqadna laka bita'an, faqala mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Bila Nabi bangun, sahabat nampak ada kesan di rusuk Nabi SAW, kesan tikar yang Nabi tidur tadi. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau boleh kami nak buat bagi engkau satu katil yang istimewa lah. Bagi Nabi selesa tidur. Wahai Rasulullah, tak apa bagi tahu dekat kami, sahabat ni tak boleh tengok Rasulullah macam tu, kesian. Wahai Rasulullah, bagi tahu dekat kami, tak apa kami pergi buat katil, tempat tidur yang selesa, apa semua ni kami bagi engkau tidur, wahai Rasulullah. Apa Nabi bagi tahu kepada sahabat? Nak ceritanya dunia ini tidak ada nilai apa-apa. Mali walid dunia, Nabi kata apa sangat dunia ni bagi aku, tak ada apa dunia bagi aku ni, Nabi kata. Melainkan Nabi kata, Nabi buat satu perumpamaan, illa karakibin, melainkan seperti satu orang penunggang, istadhalla tahta syajaratin, dia pergi duduk bertumpang teduh di bawah sepuhun pokok, istadhalla tahta syajaratin thumma raha, kemudian dia akan pergi, wa tarakah, dia akan tinggal pokok tersebut. Itulah perumpamaan hidup atas dunia. Pergi rehat duduk bawah pokok sebentar, seperti seorang penunggang nak pergi satu tempat perjalanan yang jauh, dia berhenti berehat, tumpang berteduh di sepuhun pokok, kemudian dia akan bangun, dia akan tinggalkan pokok tersebut. Begitulah perumpamaan kehidupan kita di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, maka di sini telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan satu hadis memberi khabar bahwasanya tanda Nabi kita tidak pedulikan dunianya. Maka hadis itu sekerat daripada hadis yang panjang, iaitu katanya, an Umar bin Al-Khattab qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Fa idza huwa muttaki'un ala ramli hasirin faraitu atharahu fi jambi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, iaitu Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Katanya, telah masuk aku atas Rasulullah SAW pada masa ia berkelahi dengan sekalian isterinya dan berasing duduk ia daripada mereka itu pada satu tempat hampir dengan mihrab masjidnya. Baik. Dia nak cerita sini apa tuan-tuan? Allahumma salli Muhammad. Nabi pun biasa bergaduh dengan isteri, itu je nak beritahu. Nabi pun biasa bergaduh dengan isteri. Bukan dia nak cerita tentang keburukan, tapi nak bagi tahu itu manusia biasa. Dia nak bagi tahu itu manusia biasa, benda ni biasa. Bergaduh dengan isteri. Sebab itu ada sahabat pergi jumpa, sahabat ni dia ada masalah rumah tangga lah. Dia bergaduh dengan isteri dia. Kemudian dia nak pergi minta nasihat dan pandangan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dia bergaduh dengan isteri dia nak pergi jumpa Umar, nak minta pandangan, nak pergi minta nasihat. Sampai saya depan rumah Sayyidina Umar, dia dengar Umar pun kena ceramah Isra wal Mi'raj dengan isteri dia. Dia kata kita batas balik Umar pun kena ceramah juga dengan bini. Biasa tuan-tuan sekalian. Itu biasa nak ceritanya. Jadi kalau tuan-tuan kena ceramah dengan bini, itu biasalah. Biasa tuan sekalian. Bukan perkara yang luar biasa. Jadi bila Umar tengok Nabi SAW, bila Nabi SAW, Nabi ada bergaduh dengan isteri, Nabi pun berasing diri. Nabi bawa diri pergi ke masjid. Nabi pergi ke masjid. Dia kalau waktu tengah marah, gaduh ke apa tengah, tuan-tuan jangan duduk tunggu lama, tuan-tuan keluar, start motor pergi kedai kopi. Minum kopi bagi sejuk dulu, bukan tunggu kopi tu sejuk, bagi kita tu sejuk. Faham tak? Pergi minum kopi, duduk, relax, pergi balik rumah. Itu cara dia. Lagi duduk situ, lagi dia rasa nak marah, dia segera macam-macam tu sekalian. Jadi Nabi pun bawa diri pergi ke masjid. Nabi pergi ke masjid, bukan pergi minum kopi, tuan-tuan. Nabi pergi ke masjid. Nabi bawa diri pergi ke masjid. Hampir dengan mihrab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila masuk aku kepadanya, bila Umar masuk, tiba-tiba Umar kata, aku lihat akan dia bersinduh, tidur atas secemping tikar. Tersinduh ni terjemah apa orang Kedah panggil maikot tak? Maikot. Nabi maikot. Duduk atas tikar tu. Nabi duduk, tidur kat situ. Maka bila Umar sampai, Umar pun beri salam kepada Nabi SAW. Lalu aku duduk berhampirannya. Umar duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Umar, maka aku lihat berbekah pada rusuknya daripada tikar tempat tidurnya. Jadi Nabi tidur atas tikar, nampaklah kesan tikar itu kena kepada tubuh badan Nabi SAW di bahagian rusuk. Maka aku pun berkata kepadanya, ya Rasulullah, kata Umar, adalah raja besar Parsi bernama Kisra dan raja besar Rom yang bernama Kaisar itu tidur di atas tempat yang halus dan duduk di atas hamparan yang baik-baik, padahalnya mereka itu seteru Allah. Umar kata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, raja besar Parsi dan Rom, Kisra dan juga Kaisar, mereka ini adalah musuh Allah Ta'ala. Tapi mereka duduk tidur di tempat yang selesa, tempat tidur yang halus, tempat duduk dengan hamparan yang baik-baik. Sedangkan engkau itu, Tuan hamba itu, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba semacam ini menyakiti diri. Umar dia tak boleh tengok, kesian dekat Nabi.
Nabi ni kekasih Allah, lagi hebat daripada Raja Kisra, Raja Kaisar tadi, Raja Rom dan Parsi. Tapi Nabi SAW, Nabi tidur di atas tikar. Betapalah tidak Tuan hamba suruh kami bersediakan Tuan hamba dengan yang baik-baik itu. Jadi Umar kata, Rasulullah, bagi tahu dekat kami, boleh kami sediakan tempat tidur yang selesa untuk engkau, wahai Rasulullah? Itu sahabat sampai macam, pergi tengok Nabi tidur tak selesa, tidur atas tikar, bagi tahu dekat kami, Rasulullah, kami boleh sediakan katil, tempat tidur yang selesa, tempat tidur yang baik. Tuan-tuan, bila didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kalam Sayyidina Umar itu, lalu bangun, duduk ia seraya berkata. Tu dia, bila Umar kata macam tu kepada Nabi, Nabi hak tengah baring duk tidur tadi, terus Nabi bangun. Nabi kata kepada Sayyidina Umar, ya Ibn al-Khattab, tidakkah kamu sudah mempercayakan akhirat? Tu dia, Nabi bagi satu soalan. Wahai Umar, kamu dah tak percaya kepada akhirat kah? Apakah kita pedulikan mereka itu? Apa kita peduli, maka itu adalah mereka itu bersenang-senang dan bersedap-sedap ini, bersedap-sedap di dunia ini, dan akhirat maka itu dapat siksa selama-lamanya. Nabi begitu. Nabi kata, musuh-musuh Allah walaupun mereka bersenang-senang, bersedap-sedap atas dunia, tapi kenikmatan tersebut bersifat sementara di dunia saja. Maka boleh seronok, maka boleh tidur nyenyak, tidur di atas tempat tidur katil yang baik-baik, yang selesa, yang hebat. Tapi Nabi kata, di akhirat mereka akan dapat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala, siksa itu selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, bila kita percaya benda ni, kita pujuk hati kita, ya Allah, kan, banyak benda sebenarnya nikmat kurniaan yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang sampai kita lupa untuk nak ucap syukur pada Allah. Hari ni ada rumah, ada kenderaan, duk laki bini je, rumah 3 tingkat. Anak dah kahwin, anak semua dah kahwin, dah ada cucu, semua ada rumah masing-masing. Bilik ada berapa? Tak banyak, ada 15 bilik. 15 bilik duduk laki bini, tuan-tuan sekalian. Kereta ada berapa? Tak banyak, ada 8 biji. Laki bini, laki tu ada lesen, isteri pun ada lesen, 2 orang, tapi kereta 8 biji. Kita kata buat apa banyak-banyak kereta tu? Bolehkah kita tanya tuan-tuan sekalian? Orang hak kereta banyak, hak kaya, kita pergi cakap, pergi ceramah je, buat apa beli kereta banyak-banyak? Banyak sangat, sedekah lah satu. Kita macam tu lah, kali nak minta sedekah. Kita tak berani pun tanya macam tu, kan? Contoh saja. Kita buat apa beli kereta banyak-banyak? Cukup 1-2 cukup lah nak. Tak boleh lah ustaz. Dia main semang ai pula tuan-tuan. Tak boleh, tengok dia punya cutting dia, geram, tak boleh tidur malam. Pergi beli satu ustaz. Tu dia, hak jenis ni ada tuan-tuan sekalian. Dia tak boleh, dia kata dia tak boleh tengok bentuk kereta, dia kata cutting dia, geram dia kata. Tak boleh tidur malam, besok pergi beli sebiji. Tu dia, macam pergi beli coklat tuan-tuan sekalian. Orang ada duit, nak kata apa? Tetap percaya, ada orang hak beli sehari, dia boleh pergi habis duit berpuluh-puluh ribu, ratus ribu sehari semalam tuan-tuan sekalian. Pergi di mana? Pergi di Genting Highland. Buat apa di Genting Highland? Pergi iktikaf kah? Di Genting Highland. Tentu orang duk pergi main judi, duk pergi minum marak. Kadang orang kita sendiri tu sekalian, dia boleh habis satu malam dia boleh habis 20 ribu, 30 ribu. Besok kita kata tu dia. Tu kita 20 ringgit hilang pun cari duit 20 ringgit tu sampai waktu zuhur nak habis dah, tak jumpa lagi. Cari 20 ringgit. Dia 20 ribu, 30 ribu semalam habis. Biasa tu sekalian. Sebab apa? Sebab dia ada duit. Sebab tu tuan-tuan, bila kaya,
Tuan-tuan minta kaya, jadi orang kaya yang dekat diri dengan Allah. Kita tak nak kekayaan itu yang akhirnya menghanyutkan kita. Tuan-tuan tengok Nabi SAW. Nabi ini sebenarnya insan yang kaya, tapi Nabi tak pernah simpan harta kekayaan dalam rumah. Apa ada Nabi bagi, Nabi sedekah. Lepas tu sahabat ni, kadang tak bagi sahabat lain puji Nabi. Nabi ni kalau ada orang puji dia, ada orang main jumpa Rasulullah, cantik pakaian, baju Rasulullah, Nabi kata cantik. Nak, Nabi bagi tu sekalian. Kita 25 kali puji pun tak bagi-bagi. Nabi kalau orang puji dia, Nabi tak sayang harta benar, Nabi bagi sampai tak ada apa tu sekalian. Itu sifat Nabi SAW. Jadi maknanya ada orang yang boleh habiskan duit puluh-puluh ribu dalam masa satu malam. Sebab apa? Sebab dia ada duit, sebab dia kaya. Jadi saya sebut tadi tu sekalian, minta kaya, jadi orang kaya yang dekat diri pada Allah, yang pemurah. Jadi orang kaya yang bersyukur. Allahu Akbar. Saya ingat pesan Syekh Zainal Asri, dia sebut apa? Tentang kalau nak jadi kaya, nak kaya, minta dekat Allah. Jangan minta dekat manusia. Bos kita bukan boleh bagi kita kaya. Hak bagi rezeki bukan bos kita, Allah yang bagi rezeki pada kita. Nak kaya, minta pada Allah. Dan minta jadi kaya ni, kaya yang sungguh-sungguh ni, bukan kaya biasa-biasa. Sebab apa? Minta dekat Allah. Allah ni Tuhan Al-Ghani, Tuhan Maha Kaya. Ada peluang pergi Mekah, pergi doa depan Kaabah, doa sungguh-sungguh, ya Allah berilah aku jadi kaya. Kaya macam sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf. Jadi kaya macam sahabat Nabi SAW, Osman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat-sahabat yang kaya tu sekalian. Kekayaan mereka itu tidak menyebabkan mereka jauh daripada Allah. Kekayaan yang mereka miliki menyebabkan mereka hampir dan dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak infak, banyak membantu perjuangan Islam, membantu sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain tu sekalian. Yang ni kita nak biar jadi orang kaya yang murah. Sebab apa saya kita minta jadi kaya sungguh-sungguh? Tuan-tuan, bila jadi kaya, banyak benda yang orang lain tak boleh buat, tapi kita boleh buat. Orang lain sedekah RM20, kita boleh bagi RM20,000. 20,000 boleh bagi sebab apa? Sebab dia kaya. Jadi bila dia kaya, dia boleh bagi sedekah RM20,000. Kita ya Allah nak himpun RM20,000 tu berjanggut tuan-tuan sekalian. Tapi oleh kerana dia kaya, dia ada harta, dia boleh bantu orang lain. Jadi bila kita doa minta kaya tadi, ke orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Umar kata macam tu, Nabi terus mengingatkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bahawa musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini mereka memperoleh kesenangan, nikmat sementara atas dunia, tuan-tuan sekalian. Sebab tu Tuhan ni Maha Adil. Ar-Rahman, Tuhan itu untuk semua makhluk, walaupun hamba tu tak beriman. Dia boleh makan, dia boleh minum, sedap, sihat walafiat. Kita kata dia lah tak beriman, tak sembahyang, kufur, syirik pula, boleh duduk hebat, kaya senang, tidak minta doa bagi mampus cepat-cepat sikit. Kalau kita tahu tu. Tapi Allah Ta'ala berikan nikmat tadi kepada semua hamba-hambanya, walaupun hamba tu tak beriman. Ar-Rahman, tapi Ar-Rahim hanya untuk orang yang beriman. Karena orang yang tak beriman atas dunia, walaupun dia seronok, dia senang, dia ada segala-galanya, bila balik di akhirat, ini yang disebut oleh Nabi SAW, bila balik di akhirat, mereka akan dapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Baik, dan kemudian dia kata, dan kita dapat senang-senang di sana. Apa kita peduli susah payah sehari dua ini, sehari dua hari ini, panjang lagi kisah ini, tuan-tuan sekalian. Ada hadis yang panjang, nak ceritanya apa? Kita hidup atas dunia ni takat susah. Memang kita susah, rasa susah, kadang diuji dengan
pelbagai ujian. Ada orang yang kena buang kerja, ada orang yang macam-macam, hilang pekerjaan, hari ni baru nak mula kerja balik, baru nak mula buat bisnes balik, macam-macam Allah Ta'ala uji kita, tentu sekalian. Tapi ujian itu datang kepada satu orang yang beriman. Orang yang beriman, Nabi ajar bila dia diuji, dia sabar. Bila dia dapat nikmat, dia dapat kesenangan, dia syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang Allah Ta'ala takdirkan dalam kehidupan ini, itulah yang terbaik untuk kita. Kita tengok Nabi SAW. Nabi ni sifat dia, Nabi tak pernah minta, Nabi tak pernah meminta-minta. Dan Nabi kita tak pernah mengambil kesempatan ke atas kekayaan para sahabat-sahabatnya. Walaupun Nabi itu Rasulullah, Nabi tak pernah ambil kesempatan terhadap para sahabat-sahabat yang kaya. Seperti Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Ini sahabat-sahabat yang kaya, tentu sekalian. Nabi tidak pernah ambil kesempatan. Bahkan sahabat Nabi SAW, mereka lah yang datang kepada Nabi SAW nak tolong dan nak beri segala, Nabi tolak, tentu sekalian. Nabi tolak, Nabi tak mahu. Jadi sehinggakan Nabi suruh bagi kepada orang yang lain yang lebih memerlukan. Kita ramai bagi dekat kita, dia tengok, aku yang paling susah ni. Orang tanya, Haji Asnah, saya terlebih daripada Asnah lagi Ustaz. Dia kata, saya layak menerima bantuan. Dia sendiri yang melayakkan dirinya, tentu sekalian. Bukan orang tu yang melayakkan dia. Dia rasa diri saya layak. Saya memang Asnah Ustaz. Saya fakir miskin. Rokok tiap hari duk beli, duit pergi ambil mana tau. Rokok tak tinggal, betul sahabat kata Asnah pula. Cucuh lagi baru dia tahu. Kan? Betul duk mengaku Asnah. Tentu sekalian. Jadi Allah SWT, Nabi kita SAW tidak pernah meminta-minta. Nabi tidak pernah mengambil kesempatan terhadap sahabat-sahabat yang kaya. Kita kalau ada orang macam tu, kita ambil kesempatan. Bukan orang lain, sahabat kita, orang yang rapat dengan kita. Bukan orang lain, Sayyidina Abu Bakar, bapa mentua Nabi. Itu sekalian. Takkan Nabi tak boleh pergi minta sikit kot. Abdul Rahman bin Auf, ini sahabat-sahabat Nabi yang hebat. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bin Affan, menantu Nabi SAW, ini semua sahabat yang hebat tu sekalian. Kalau Nabi nak kaya ni lama dah. Kalau Nabi nak kaya lama dah. Tapi bila memikirkan, Nabi fikirkan, kita sebut tadi di awal tadi, Nabi mementingkan soal wawasan matlamat hidup Nabi adalah matlamat akhirat. Bukan matlamat dunia, bukan wawasan dunia, bukan wawasan 20-20 yang tak ada apa. Lepas lah kita dulu wawasan 20. Ingat nampak kita terbang, tak terbang lagi tu sekalian. Bangga apa, tak ada apa tu sekalian wawasan tu. Tapi bila kita memikirkan tentang wawasan kita adalah wawasan akhirat. Jadi akhirat ni lebih lama dan panjang. Bila tempat ni kita nak pergi lebih lama dan panjang, kita kena buat persiapan. Persiapan kita juga kena bagi cukup dan banyak lah. Nak balik di akhirat, Allahumma salli ala Muhammad. Orang lain hak dah meninggal menyesal, bukan menyesal apa, duduk dalam kubur, duduk tunggu haji ni tak meninggal lagi. Panjang pula umur dia. Aku mati dulu. Rugi, dah hidup lagi atas dunia, masih hidup tapi tak beramal. Dia dah menyesal dah dulu dalam kubur. Ya Allah, kalau boleh hidup bangkit semula, aku nak beramal, nak sedekah banyak-banyak, nak sembahyang banyak-banyak, nak baca Quran banyak-banyak. Tapi semua itu hanya tinggal kenangan. Yang akan mengikuti si mati ialah ahli keluarganya, harta bendanya, dan juga amalannya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yang akan ikut si mati itu dua, dia akan balik pulang satu. Fayarji'u ahluhu wa maluh. Ia akan balik, ia akan pulang adalah ahli keluarganya. Ia akan balik dan pulang harta bendanya. Wa yabqa amaluh, dan dia akan kekal,
yang akan tinggal bersama dengan si mati itu adalah amalan. Jadi orang yang cerdik tuan-tuan sekalian ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri, orang yang memikirkan tentang soal akhirat, orang yang dirinya hampir dengan kematian. Wa amila lima ba'dal maut, Nabi kata, dan dia beramal untuk buat persiapan selepas daripada kematian. Karena kita yakin semua bahawa selepas daripada mati adanya kehidupan, dan itulah orang yang cerdik. Dan kata Nabi SAW, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang yang lemah, orang yang tidak cerdik ialah orang yang mengharapkan wa tamanna 'ala, banyak berangan-angan terhadap Allah Ta'ala untuk mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah, sedangkan dia tak buat apa-apa amalan, tuan-tuan sekalian. Ini orang yang rugi di akhirat, tuan-tuan sekalian. Jadi jadilah orang yang cerdik, orang yang pandai, yang ada wawasan. Wawasan kita semua adalah wawasan akhirat. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah tajuk yang sempat kita bicarakan pada malam ini berkaitan dengan kesan ataupun tempat tidur Nabi SAW, yang Nabi pernah tidur di atas tikar sehingga berbekas di rusuk badan Rasulullah SAW. Satu orang yang manusia yang hebat, tapi hidup dalam keadaan qanaah, hidup dalam keadaan yang serba sederhana. Inilah contoh manusia yang hebat, suri tauladan dalam kehidupan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikut, yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dunia ini, sehinggalah kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Nabi redha kepada kita, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaat dan ada kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Subhanakallah wa syukur.